Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey. Kita nak buat short je review kalau boleh lah. Dan secepat mungkin. Okey. Sebab nanti dah nak berbuka dah. Orang kelar kabut Okey, hari ni kaunter yang menyelah. Petang saya tak sempat nak tengok kaunter. Tapi ni lah kaunter senarai dia, list. E-tag ni tadi sempat lah session yang broker course tu kan. Dan dia suggest harga masa last week tu 28 sen. Sekejap saya tengok balik. Mana GBS? Okey, dia punya suggestion price last week tu harga 28 sen. TP price dia 34 sen. Itu 39 sen. Okey, E-tag ni. So sekarang dia 325 tu line tight. Kalau berjaya breakout, next TP ni dekat sini lah kita punya resistance gun 34 sen. So kalau kata broker letak harga 34 sen dan kita buat ada resistance kuat dekat 34 sen, kita boleh TP harga 335 lah, 1 bit below lah. Kalau tak kita beratur kat sini susah nak dapat. Kalau kita hanya nak TP kat sini lah, kecuali kita nak ride sampai 39 sen. Kalau ikutkan dia punya 52 week high dekat 395. So boleh pilih lah sama ada nak ride the trend ataupun memang nak target short term, short trade saja dekat 34 sen terpulang. Kalau ikut yang ni, dia punya ni adalah buat sekejap, tutup sat 1 titik boleh dikatakan sebagai T4 lah. Hari ni akan jadi T1 balik Hari ni spike with volume akan jadi T1 balik. Okay, ni kalau tengok dia ada perangai buat support macam ni So kalau dia pull back, mungkin ada kebarangkalian dia buat support lah. Ada kebarangkalian dia turun buat support macam ni, dia break out balik. Okay. Kita tengok sebelum ni dia spike. Tak ada yang obvious Tak ada obvious cantik macam ni. Dari segi indie, dia breakout EMA 50 dengan 100, dia terus spike Kalau kita tengok yang ni lah, saya buka yang kita punya setup kemarin. Sebab yang ni dah asing-asing siap-siap, so mungkin nampak lebih jelas. Yang tu indikator saya dah campur semua dah Indikator GBS tu dah memang setup semua dah. Yang ni memang dah pilih hanya 100 dengan 50. 100 dan 20. So sini bila dia cross up mid upper BB, dia spike. Yang first day ni dia spike sikit saja, tengok sat. Yang last week punya. Lepas dia naik atas upper BB tu ada juga 7%. Tapi hari ni yang second day spike hari ni 14%, 2 kali ganda daripada yang first spike. Kalau ikut kita punya belian yang ni, yang semalam kan, yang semalam punya video tu lah. Alamak, tak nampak pula highest dia. Okay, yang semalam punya kan, cerita yang kita belajar hari Sabtu Ahad. Ya, hari Sabtu Ahad, setup hari Sabtu Ahad. Ingat tak? Setup Sabtu Ahad macam mana? Yang ni first entry, yang ni second entry bila dia breakout. So kita akan masuk ke ada 30 sen lah. So sekarang masih hold lah counter ni. Betul? Kan kita akan follow maksudnya 6 atau 7% daripada harga semasa. So tak akan kena stop loss kita lagi lah. So kita masih di dalam counter ni kalau kita guna setup tu lah. Ni first entry. Ni second entry. First entry kita tengok dia jatuh 7% tak? Of course lah kan, dah terkena balik lah harga kita. Dia pull back sampai kat sini yang 7%. Kalau kita buat follow pakai trailing stock, dia patah balik 7%. Tapi kalau kita TP, maksudnya kita terus ambil, dia dah dapat kenaikan 7%. Kalau follow the trend, dah kena TP, sini re-entry balik. Dekat sini re-entry. Tengoklah macam mana.
Sebab kita ikut setup memang macam tu. Kalau kita setup follow pakai trailing stop, kita pasang ikut 6-7%, dia kalau patah balik kena ambil lah kita. Kalau kat sini memang dah kena ambil lah. Yang ni adalah second entry yang kita akan masuk balik. Alright. Sebenarnya tak rugi pun. Dia mari harga balik ya, harga kita beli 280, dia turun 285 macam tu lah, sampai 285. Oh no, dia betul-betul turun sampai ke bawah. Tapi kita dah pick up dekat 7% kat area sini. So kita ada keuntungan 1 bit je lah. Kecuali kita nampak ada reverse je, kita terus TP tu lain cerita lah. Sebab hari yang sama ni kenaikan ada hari sama. Macam hari ni kat, dia naik terus hari ni juga. Selalu nak trend kita ride sampai 2-3 hari tu tak. Hari yang sama dia naik, hari yang sama dia turun. Yang ni masih ride lah sebab dia tak turun. Mungkin esok katalah dia naik lagi. So kita ni akan ada berubah lah. Kita punya ni 6-7% kita akan jadi kat atas pula lah. 6-7% kita kat sini. Kalau dia tak ambil, kita akan ride lagi lah. Itu cara kita nak ride the trend lah. Okay, nak ride the trend, kita nampak dia ada potensi, kita tak nak keluar lagi, so kita pasang trailing stop. Kalau yang ada target, kalau intraday dia adalah 1 to 1. So kalau kata dah selalu orang ambil intraday 5% lah. 5%. So risiko 5%, keuntungan 5%. So kalau cerita kat sini dah TP lah, dah untung lah. Cerita dekat sini dah untung sebab dia naik sampai 7%. Kita nak TP 5% saja, so dah untung untuk intraday. Cumanya untuk swing dia kena ambil. Kalau kita pasang 7% dah kena ambil lah. Kita akan untung 1 bit saja. Alright. Yang ni so far masih dalam keadaan keuntungan. Masih sebab kita masih ride the trend. Tak tahu dia nak pergi mana. Tengok weekly pun baru bermula. Sekejap saya tengok kat sini lah senang. Sebab saya dah ada setup kat sini. Siapa yang faham setup saya bagi tahu semalam boleh ikut. Yang ni dia baru ada buy signal je, baru nak start lah. Kalau ikut kenaikan dia pun, dia naik berminggu-minggu juga. Daripada first kenaikan, dia akan ambil masa berminggu-minggu untuk naik lagi. So menarik. Weekly ni baru nak start cross up. RSI pun 60. Masih macam mana orang kata baru nak start. Kalau weekly, dia kita tengok sampai 70-80 tu kira okey lagi. Kalau dah 90-100 tu kira dah habis lah kan. Dah habis gas lah. Tapi kalau 60-70 tu tengah high momentum, macam nak baru pergi lah cerita dia. Weekly cantik lagi. Maksudnya counter ni boleh ride. Macam kita study tu lah. Study yang Sabtu Ahad tu, video saya sampai dekat 3 jam saya kata. Kan dua bahagian video. Yang setup kita study tu, ingat tak? Kalau kita tengok macam ni pun, dia naik, kita biar kan, ingat tak? Dia naik, dia katalah satu kita tak nak naik beli yang first tu. Dia akan beli bila dia breakout yang highest ni lah. Yang previous high yang dia buat, breakout pun kita beli. Tak apalah dia turun sikit-sikit tu. Saya tengok dia turun berapa kalau kita buy on breakout kat situ. Baru 2-3% tu turun, pullback pun tak kena ambil kita pun. Kan ni high, dia naik first time tu high. Okay, tak apalah. Kita buy on breakout. Yang previous high ni dah kena breakout kat area sini. So kita beli, dia turun tak kena ambil pun. Daripada harga IP. Dan tengok volume. Volume mengatasi moving average 20. Harga volume untuk 20 hari. Sebulan lah kira. Kan kita trade sebulan 20 hari. So kat sini dia ada breakout with volume. So valid tau. Breakout with volume selalu valid lah. Kalau volume kering kita takut. Ni breakout dengan volume, dia pullback normal. Hari ni dia spike lagi dengan another volume. So cantik lagi lah. Kalau dia nak pullback pun tak ada masalah kalau kita ride. Cuma yang pasang Allah Akbar 6-7% tu, 6-7% kalau dia jatuh sampai kat sini, bagi ruang lah sampai 7.7% ni turun. Sebab ni ada dia punya resistance yang sebelum resistance, kalau dah lepas dia akan jadi support. Resistance become support.
So dia ada support kat sini. Kalau kita cut loss kat sini tempat support. So tunggu sikit. Ikutlah modal masing-masing. Kalau rasa dah rugi banyak dah kalau tunggu sampai bawah ni, dan keluarlah dulu, nanti masuk balik. Dia akan jadi kena ambil breakout yang atas ni pula, ataupun buy on support. Kalau kata dia berdindang-dindang macam ni, dia berdindang-dindang kat sini, boleh beli je. Sebab bukan sehari dua tau. Ni hari pertama dia tutup, dia tetap naik ke harga sini. Harga yang ni lah. Kan hari yang ni, masa dia spike yang first day yang dia spike ni, dia naik, lepas dia buat toncet tapi dia turun, tutup kat sini. Okay, sampai situ je dia tempat berhenti. The next day, dia naik turun tu, dia tetap berhenti dekat tempat yang sama. The next day also same place. So kita the next day juga boleh terus entry, sebab support dia buat kat area situ. Hari ni kita tengok sama juga. So memang boleh entry dekat support, sebab dia berdindong kat situ je, area situ je. Kita boleh lah tanda ini kita punya kat alas bila dia jatuh bawah 27 sen, sebab situ je dia paling lowest dia pergi. Yang lain dia semua tutup kat sini tau. Berdindong kat area sini je. Harga 280, which is harga brokers call UOB call masuk dekat harga masa 28 sen. So kena tengok juga kadang-kadang yang broker dia bagi technical analysis tu, boleh pakai. Bukan terfollow bulat-bulat. Kita study cara kita, teknik kita, apa yang kita faham. Lepas tu ada buy call daripada bank. Cantik tu. Dia pun selalu bagi 2 minggu hingga ke 4 minggu kan. Maksudnya untuk sebulan lah. 2 minggu hingga sebulan punya ride. So kalau kata kita beli last week kan, hari apa-apa lah, hari Rabu, Khamis, Jumaat tu kita beli, ataupun hari ni nak beli pagi tadi, sebab harga pun duk main kat 28 sen kan, kita beli. Okey apa, kita ride 2 minggu. Tak ada 2 minggu, hari ni pun dah naik banyak lah, 28 sen. Kalau beli 28 sen tadi dah naik berapa tadi kita tengok? Dah 15% dalam masa sehari. Okey sangat. Tapi kita kena trace lah, sebab dia bagi buy call last week. Kadang kita terlepas pandang, sebab hari-hari dia bagi buy call, ada daripada setiap bank. Kita tak trace counter yang dia buy call tu kan, dia tak naik. Macam saya duk bagi share tu, dia bukan kadang naik terus hari tu, kadang dia naik esok, lusa. Macam ni, minggu ni baru naik, minggu lepas dia share tu tak jadi apa lagi. Faham tak? Kena macam mana, track mana counter yang kita rasa ada potensi, letak set-set dalam list. Bila ada momentum pada hari tu, kita boleh terus chip in masuk. Ataupun maksudnya kita nampak dia memang dah buat support ke, kita dah boleh entry buy on support. Cuma saya lebih prefer buy on breakout, terpulang buy on support pun okey juga, sebab dah untung dah untung banyak dah lah. Sebab lagi pun kita nampak strong support dia buat kat sini. Okay, terpulang sebab ni dia dah buat breakout, dan dia return balik dekat ni dia punya RBS. Ni resistance, dah breakout, turun. Resistance tadi become support. So dia duduk kat support, boleh beli kat area tu, dekat area 28 sen. Okay, jap, cepat. Kejap, cepat. Jivaras pula. Jivaras ni kita dah tadi banyak kali lah. ETAG pun sebenarnya dah buat kajian dekat GBS banyak kali juga. Dalam idea trading view pun ETAG juga. Maksudnya kita dah memang predict dia nak naik. This one pun kita tunggu dia breakout, dan dia breakout naik. Ni dia breakout naik lagi. This one another breakout. Dah berapa kali dah? Ini dah masuk kali ke 3. Kalau dia jatuh, kena hati-hati, sebab dia ada gap kat bawah. Dia akan selalunya tutup gap lah. Dia akan pandai-pandai lah cari jalan turun ke bawah. So far boleh ride lagi. Kita tengok pasal Indi. Dia sebab dia baru breakout another 52 high. Dia dah buat berapa kali 52 high. Rasa dia breakout lagi sekali. Rasa kita tengok weekly. Weekly kalau kira box trading, ni spike ni jadi macam TO contoh lah. Ni T1 T2 dia dah start nak breakout. Kalau ikutkan support dia dapat kat area sini 580. Okey, support kita tahu dah area sini. Kalau bocor, katalah candle ni 565 ni kena out lah. Kata kita ride je lah, ride the trend. Ni biru dengan merah. Kalau yang biasa saya buat default, selalunya traffic light, warna traffic light. Warna traffic light lah selalu saya buat. Merah kuning hijau, tapi saya dah tukar merah kuning hijau ni untuk yang saya nak guna, sebab
Yang dekat Indie ni boleh tukar-tukar tau. Ini yang GBS ni boleh tukar-tukar color ke apa ke, ikut suka atas preference masing-masing. Okay. Color tu lah. Saya nak buat color biru merah sebab cross up ni kan biru merah. Okay, so nampak dia baru je nak start breakout. Lagi buat lagi sekali. Cuma dia agak tinggi. Mungkin minggu ni je last untuk dia naik lagi lah. Lepas tu kena berhati-hati sebab mungkin dia nak pull back. So far nampak cantik, tak ada masalah. Untuk macam kita nak BTST, contoh apa yang macam tu sudah ni saya nak tunjuk bukan nak tunjuk BTST ni. Sudah ni dia QR untung. Boleh tengok kat pick a stock, kat mana-mana pun boleh lah, asalkan nampak dia punya QR report. Hari ni tak ada lah kata yang menarik yang keluar QR. Cuma sedanya kita kan nampak hari ni spike dia naik kan. Sebab apa? Sebab QR dia cantik. Selalu macam tu, QR cantik dia tiba-tiba buat kenaikan. Alright. Hari ni kalau ikutkan cantik lah dia. Okay, cantik dia spike with volume. Masa dia baru saja sentuh apa, SMA 200. Yang mana purple ni SMA 200. Line tag dia berada dekat 210. Ni dia touch tak lepas Esok kalau katalah dia berjaya breakout 210, boleh masuk. Macam tu lah. Buy on breakout lah cerita dia. Buy on breakout, bila dia duduk 210, dia lepas 210, tengok dekat 215 kan, agak-agak nak habis, masuk. So 210 tu dijadikan sebagai support. So kita akan ride trend katalah 6% ke 6%, 6-7% ride the trend So follow je lah. Mungkin dia baru nak start buat kenaikan. Okay, tengok dekat MACD dia belum atas kosong lagi. Sikit lagi nak lepas kosong. Kita tengok weekly, ada tak setup dia nak reverse. Okey lah okey lah. High dia buat yellow, high. Dia mai test balik tepat high yellow dia ni dan tak bocor. So expectation dia pergi cari balik dekat 255. And then kalau berjaya breakout, dia pergi 280 dia punya 52 week high dia. So kita nampak macam ni pergerakan dia naik turun. Okay, 1 2 3. Dia buat ABC lah turun. As tu kita expect dia pecah yang ni lah. Pecah yang ni dan buat kenaikan. Tapi kena tengok dulu macam mana. Sebab RSI dia 51. Kalau weekly yang cantik selalu tengok dalam 60-70%. Supaya dia ada momentum untuk minggu tu. Macam ni dia masih slow lah sebab dia kat bawah lagi. Tapi boleh follow up. Boleh follow up counter sedannya. Sebab dia baru nak breakout ni, dia fail, dia tak berjaya breakout. Andai katalah dia berjaya breakout 210 tu menarik. Okay, ni resistance dia, line tag tu. SMA 200 dia ngam-ngam tutup kat area SMA 200 hari ni. Dia touch dan dia tutup kat situ. Kan dia berjaya pergi tapi dia patah balik. Tengok esok kalau naik atas 210 dia menarik. Kan kalau dia buat build up volume macam ni, cantik lah. Perhatikan perhatikan. Lepas tu tadi saya contoh kita nak buat BTST kan. Attack ke? Contoh lah. Kita tengok kat time frame kecil lah, macam 5 minit ke. Dia okay macam ni. Dia spike ni, dia spur spike kan. Ni slow kat sini ada spur spike dan dia buat cross up. Sama macam time frame daily pun kita tengok dia cross up semua kan. Line-line semua ni dia cross up. Lepas tu dia cross up line tag. Pump dekat sini buy, ride the trend 6-7%. 5% lah kalau intraday. 5%. Okay, 5%. So takkan kena stop loss kita tau. Pasti bila dia naik lagi, macam contoh dia naik sampai sini, 5% kat sini pula kita punya. Itu panggil trading stop. Kita follow harga semasa. So 5% kita kat sini. Bila dia naik lagi, 5% kita ada kat atas tu. Contoh ni kan, 5% kita kat sini. 5%.
So dia tak kena ambil lagi. Once kita masuk tu tak kena ambil lagi. Alright. So katalah terlepas entry yang waktu pagi. Petang dia kat sini dia buat kata apa, volume kering lah. Volume kering spike. Lepas tu volume kering tak ada apa. Ni dia spike balik petang. Petang orang masuk balik kan. Dia start ada volume balik. Esok kalau break up dia naik lagi lah. Another spike ni penting. Yang tak nampak obvious. Mungkin counter ni ada nampak tak. Alright. Kita delete kat semua lukisan. Saya nak cerita pasal volume spike je. Okay, ini adalah untuk waktu pagi dia spike pagi spike. Andai katalah kita terlepas masuk, so kita tanda set-set dia punya highest previous highest dia buat pada pagi tu lah, atau waktu pagi tu. Once dia punya breakout, satu bit di atas kita beli. Contoh kita beli kat harga, nak confirmation dia dah breakout, so dia agak-agak nak habis lagi satu tu. Contoh dia dekat 610 dah habis. Dia habis beli 610 dekat best sell tu, jadi dekat best buy. Dia bertukar arah, dia jadi dekat best buy. Lepas tu 615 dah dekat nak habis dekat best sell tu, so kita beli. Dan pasang 5% stop. 5%. Sebab kita nak TP 5%. So kita punya stop loss pun 5% juga. Sebab intraday dia memang 1 to 1. BTST pun 1 to 1. Maksudnya risk kita sama. So kita punya TP adalah 5%. Dekat sini masuk 5%. Dia dah hit. Petang ni dah TP. Cuma yang kalau orang yang nak entry pula petang ni, satu dia boleh masuk kat sini. Dua, pukul 4.30. 4.30 ada another spike. Nampak tak volume another spike? So boleh masuk lagi area sini, boleh entry lagi. Dan hari ni juga boleh TP sebenarnya, sebab dia naik terus 5%. Kalau ambil dekat pukul 4.30 pun masih dapat harga area 615. Kalau kata 620 lah, ambil lewat sikit pun 5%. Okay. Tak sampai lah, tapi lebih kurang lah ni. Dah sampai. Kalau kata esok pagi pun 1 bit lagi. Faham tak macam mana saya nak cerita ni? Kalau ada volume spike balik, dia kering, dia spike, dia kering, dia breakout, beli. Dia kering, dia spike, beli. Volume. Itu cara saya duk beli jual tu lah kalau rempit. Kita tengok kantor lain pula. Dia sama dekat ticket chart. Selalu saya tengok ticket chart lah. Selalu sebab tak sempat nak melayan buka sana buka sini, tapi nak cerita dia macam tu lah. Sendai dia buat berlaku petang ke pagi. Kalau pagi spike, petang tak spike, tu tak mau. Macam ni tak mau. Sebab dia spike tu kat sini dengan kat sini je kita boleh nak masuk. Tak boleh. Kita nak ambil spike petang. BTST Epicon ada tak berlaku spike? Volume spike tak ada. Faham tak? Bukan semua counter kita nak tibai masuk je. Yang ada setup macam tu. Saya harap faham lah setup apa yang saya kata ni. Okay, ni first spike dia naik. Okay, fine. Kalau kata tak sempat masuk first spike, tandakan highest dia pergi kat sini. So dia lepas masuk 1 bit. Dan dia pergi up kan. Maksudnya kat sini 875 tak dapat, beli 880. Lepas beli 880 tu buat 5%. Wow, nampak jauh sangat 5% dia. Okay, TP pun 5%. TP 5%. Sekejap. 5%. So counter ni akan TP esok Siapa masuk tadi pukul, dia break up pukul 9 tadi. Dia break up pukul 9 tadi. Beli pagi jual. Tak boleh jual lagi, kena jual pagi esok. Kalau ada kenaikan pagi esok, boleh jual pagi esok. Dan katalah pagi terlepas nak masuk entry, petang dia buat spike lagi tau, volume spike. Apa saja yang ada volume spike belah petang tu kita nak. Yang penting sebelum petang tu volume dia kering. Nampak? Macam ni pun sama lah, volume kering. Sini spike, tempat yang ada kita beli. Sini ada another spike.
tempat kita beli. Ini another spike tempat kita beli. Okay. Dah dapat TP 5% kena keluar. Ya, counter lain. Sebab saya tak tengok petang ni. Tak tahu counter apa yang spike. Tak nampak. Tak nampak tak, volume dia sikit dah nak. Dana. Dia spike dekat sini. Dia spike pukul 2.30. Lepas tu dia dindong je. Yang ni memang setup sebenarnya. Dia adalah setup untuk kita swing. Breakout 265, kita beli 270 lah, satu bit di atas. So kita dah masuk kat 270 tu. Ini cerita lain lah, bukan cerita BTST. So 5% kita, yang ni untuk swing kita akan ambil 6 ataupun 7% lah. Jauh sikit dia nak ambil. So ride the trend. Kalau dia naik breakout lagi atas ni, so ada 7% yang baru lah. 7% yang baru. So ride selagi tak kena ambil. Ride. Kalau dia naik lagi, ubah lagi, ada 6-7% ke atas lah. Dan seterusnya ride the trend. Sebab dia ni baru nak start ni. Ini baru start cross up. Breakout baru berlaku je. Tengok weekly. Weekly 60%, which is agak menarik ya. Kan? Kalau kita tengok dari segi macam wave pun nampak telah ni 1, 2, 3 berehat je. Dia akan naik lagi lah. Dia akan ni akan breakout ni akan naik lagi. Maksudnya kalau kata ni 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kenaikan dia 5. Ataupun ni adalah wave 1, ni wave 2, 3 lagi tinggi. Kalau kita tengok yang besar lah. Kalau dia just nak breakout yang previous ni, dia hanya wave 1. Walaupun kat kecil ni kita nampak, kalau kita zoom kecil, kita nampak yang ni lah wave 1 kan. Dia jadi wave 3 kan. Tapi tak, wave 3 dia selalunya tinggi dan panjang. Yang first breakout tu selalunya barulah wave 1. Dan dia ni pula ada gap yang dia kena tutup. So kita expect dia boleh naik lagi lah. Tutup gap. Macam awan tag sebelum ni, nak tutup gap tak tutup gap tu, akhirnya dia berjaya naik tutup gap. Kan daripada harga 265 dia naik sampai berapa last sebelum dia jatuh? 50 sen. Entah, saya rasa naik banyak lah. Daripada kajian kita 26 sen kan. Dia naik 100% lah 26. Ya 26 dia kalau 50 sen dah jadi 25 dah jadi 100% lah. Hampir 100% kenaikan. Yang ni pun dia 265. Kalau katalah kita beli kat Eden 265 270 320 17% kita expect dia naik. Expectation lah. Nak tutup gap tu. Kan wave pun dia nak kena buat naik turun. So mungkin ada lagi space dia boleh naik lah. Hasil dia turun balik. Sama dia nak turun touch balik sini atau buat lagi kenaikan tu tak pastilah. Semuanya kita expect dia tutup gap ni. Dan dia baru je nak start. Dekat daily baru je nak start. Nanti boleh perhatikan buy call daripada bank. Dia target kat mana. Selalunya target dia, kita tahu dia 2 ataupun 4 minggu kan. So 2 minggu 4 minggu. So kita kalau kata macam ETH tadi dia target 340, masuk 280. So kita follow lah. Janganlah ada macam terlampau ambitious sangat nak tinggi-tinggi. Ikut dia punya target, first target, second target tu dulu. Sebab kita boleh sentiasa boleh re-entry. Kalau dari segi pattern pula, dia ada pattern ni. Okay, pattern triple bottom ni 1, 2, 3. Triple bottom. Kalau breakout area sini, sekejap kita buat kotak sebab dia ada satu base. Breakout sini berapa ni? 285 Kalau breakout area sini, tapi dia ada highest pula kat sini 295. Ambil breakout sini lah, senang. Breakout dia boleh pergi jauh lagi. Dia turun. Sekejap kita clone kan dia. Kita nak tengok dia pergi jauh mana.
380 dia punya bahagian nak kena tutup gate 320. So sebenarnya boleh pergi jauh lagi lah. Memang boleh pergi jauh lagi naik. Kalau ikut pattern lah chart pattern. Siapa rajin layan nak swing, ni betul lah. First dia pergi kat area 320, ni 325 target dia. First TP. Ni second TP. Ini kalau kata swing lah. Cuma kalau katalah broker dah bagi buy call dekat mana-mana TP, follow dia sebab broker ni jerung. Kalau dah jerung TP kat situ, kita dah ambitious nak pergi TP tinggi-tinggi, sekarang kena kat kita. So ikutlah broker ikutlah broker TP dulu, kita TP lah. Nanti dia keluar berjemaah, nanti kita gantung seorang-seorang. So far cantik. So far memang cantik. Baru je breakout. Ngam-ngam lah hari ni masuk. Kita tengok tadi tak nampak kan. Saya nak tunjuk contoh BTST. Setup BTST. Ada lagi tak spike? Jiparos tadi lah nampak macam menarik petang Tak ada. Ni dia nak spike ni berlaku waktu petang. Faham tak apa yang saya cari? Kalau waktu pagi tu dia kita jadi intraday. Kalau spike berlaku spike tu berlaku waktu pagi. Contohlah, ni waktu petang. Yang ni boleh jadi BTSD lah. Sebab yang ni hari Jumaat dia breakout dalam pukul 4 lebih je, 4.30, 4.50 biar betik. Lewat sangat tu breakout dia. Sekejap. Betul ke bursa ni? Saya kadang-kadang confuse dengan timing. Betul lah bursa. Dia breakout ni pukul 4.50 terus ni naik. Tak logik tu. Hari ni saya rasa pagi ni dia naik. Untuk buat kepastian, kita tanda breakout ni berlaku bila ni? Petang ni atau pagi? Petang Jumaat ataupun pagi ni? Sekejap. Satu hari. Breakout hari ni lah. Tak boleh pakai ni timing tu. So macam ni dia akan jadi counter intraday. Sebab hari Jumaat dia kering tau. Pagi ni volume spike dan dia breakout previous high dia ni. So kita akan buy area sini. Faham tak? Tak faham. Macam ni. Dia tak buat apa-apa. Kasi kita tengok pagi ni tiba-tiba volume pakat masuk tau. Volume masuk tu maksudnya orang nak beli-beli counter tu pagi. Kalau kita tengok kat market depth, kejap-kejap tangkung. Tengko je keluar. Kalau run screener, kau nampak screener keluar tengko lah. Asal ni volume sebelum tu kering. Petang hari Jumaat lah. Daripada tengah hari sampai ke petang tu, volume macam tu kan. Tiba-tiba pagi ni dia spike contoh lah. So kita tanda dia punya resistance petang. Resistance petang Jumaat contoh sebab kita nak beli intraday. Kalau macam ini, resistance petang Isnin untuk beli hari Selasa. Okay, contoh sebab ni yang dah berlaku, kita boleh tunjuk. Ini resistance pada hari Jumaat. Pada hari Isnin dia buat volume spike. So kita akan beli satu bit di atas. Ni resistance 845. Kita akan beli 850. Maksudnya macam ni. 845 tu orang dah tengah beli. Ramai-ramai pakat dah beli. Beli. Dan situ harga resisten. Kita tahu harga resisten. Tengok ada blok besar. Dekat 845 tu ada orang duk beli beratus orang duk sell besar kat situ. Pasal orang duk beli tempat sell tu kan. Orang beli berkurang. Pak dia pergi kat support. 845 ni pindah pergi kat support. Orang beli pula dekat 850. Orang beli. Habis 850 kita masuk. Kita tumpang masuk. Walaupun dia patah balik tak apa sebab kita dah
Sebab apa nak beli harga, tak beli ngam-ngam dekat 845 tu, sebab takut dia hanya touch then patah balik. Tapi kalau dia berjaya breakout, dia akan pergi cari harga satu bit atas tu. Itu kita cari harga satu bit atas tu. Sekejap. So siapa nak beratur juga kat 845 tu, terpulang lah. Kalau saya akan beli satu bit atas tu. Tak apalah dia nak turun. Kalau kata dia patah balik 845, tak apalah. Bukan kenapa stop loss kita 5%. 5%. Ni intraday. Intraday BTC sama konsep. Mesti ada berlaku spike. Volume spike. Dia kering spike, dia pecah resistance sebelum So kalau pagi, nak beli pagi, kena tanda resistance petang. Counter tu petang semalam. Macam petang ni lah, petang hari Senin ni. Counter yang kita nak masuk pada pagi esok tu, petang semalam, kita telah petang semalam hari Isnin, dia dekat mana resistance. Pagi ni dia buat volume spike dan breakout tak resistance petang. Kalau ya boleh masuk lah. Okay, so kita punya TP 5% lah daripada harga entry. Belum kena ambil 5%. 5% mungkin bawah sikit lah. Jadi tak jadi lah. Kalau yang ambil 2-3 bit mungkin dah dapat lah. Nah, 850 845 breakout, 850 beli. So dia dah naik sampai 890. Kalau yang ambil 3 bit dah lama dah dapat kan. 85, 855, 860, 865 dah keluar lah. Dah dapat lah TP kalau 3 bit. Kan selalu 2 bit, 3 bit je orang ambil kan intraday. Tapi kalau yang ambil 5%, tak kena TP lagi. Tak kena TP lagi Dia boleh pergi, tak boleh pergi tu tak pastilah. Cuma kalau yang follow 5% memang tak kena lagi lah. Dekat 890 kita punya TP tu, tengok dia pergi tak 5%. Kalau pergi cantik lah. Kalau tak, hanya boleh ambil 2-3 bit je lah counter. Kalau tengok sebelum-sebelum ni, kalau dia breakout, dia boleh je naik lebih daripada 5%. Kita akan beli 1 bit kat atas ni kan, breakout 705, kita beli 710 dan kita nak 5%. Dia naik je. Yang ni pula breakout kat sini 810, kita akan beli 815. 5% daripada 815. Yang ni beli hari Rabu, TP hari ini. Yang ni jadi counter ni sebab kita nak 5%, kita jadi TP Khamis, Jumaat, Isnin. 3 hari kena hold. Kalau kita ambil by bit, 2 bit, 3 bit dah dapat lah 5%. Kalau hari ni pula kita masuk, tadi dia tak dapat lagi, pergi 890. Tak tahulah dia pergi hari esok, lusa ke bila. Selagi tak kena stop loss 5%, so valid valid 5%. Macam tu lah cerita dia. Saya nak tunjuk lagi counter yang ada spike petang. Yang tu dah jadi counter intraday. Tak ada ke yang bagi spike petang? Sebab saya tak tengok petang. Kalau tak boleh tunjuk macam tu. Ni nak kena tengok based on screen. Ni dekat petang. Tadi saya update tengah hari dah. Cover dah gerak. Kalau tu saya update dekat GBS Telegram tu sampai pagi, tengah hari tadi je. Dia tak obvious spike tau. Tak nak macam ni. Alhamdulillah, amin. Tak boleh nak tunjuk lah pula. Ada tag boleh lah. Ada bonus spike ni pukul berapa ni? 4 suku. Dan dia tengah nak break up 365 365 tak, kita 365. So 370 24. Ni volume spike ni dalam 4 suku 420. Dia lepas lah 365. So kita akan masuk 370, which is harga sekarang. Dan dia pergi naik 375, turun balik
5% daripada 370. Yang ni pun tak tahu boleh TP esok ke kena 2-3 hari. Tengok 5% tu kena berapa hari. Kalau dia tak turun lah tak tengok daily dia. Daily cantik lah. So ada harapan minggu ni dia pergi 5% tu lah. Macam tu kalau 5%. Ada yang boleh dapat hari ni juga. Kita target memang intraday nak 5%. Tapi kadang-kadang tak jadi 5% tu perlu tunggu. Dan dia tak kena stop loss kita. So tak apalah, janganlah dulu. Tak semestinya keluar hari ni juga. Niat intraday. Tapi dia tak kena tempat TP kita 5%. Dan dia set up cantik je. Tak ambil trailing stop kita. Layanlah dulu. Sebab ada yang perlu 2-3 hari kan. 3 hari tu tak apalah. Bukan lama mana pun. Janganlah asyik keluar. Masuk keluar. Tak ada nak untung. Kalau nak 2-3 bit tu lain cerita. Si money tak money tak apa. Asal untung ambil. Masuk. Tiba-tiba dia naik. Untung ambil. Tak kisahlah berapa saja. 2 bit ke 1 bit ke. Ikut kalau modal besar 1 bit dia dah ambil kan. 2 bit dah sedap lah. Tapi kalau yang nak. Biasa kebiasaannya 5% mungkin. Hari tu mungkin perlukan nak beberapa hari. Kalau nak banyak. Buat setup swing lah. Setup swing ataupun setup yang position kita duk tunggu tu lah. Position lah. Position trader. Kita layan trend je kan. Ini dia ada resistor kat sini pula. Weekly sebab counter ni counter baru. So tak berapa nak nampak. Kalau ikut yang kita belajar BB, ambil BB cari apa BB. So kurang-kurang dia pergi 395. Kan? Kurang-kurang dia pergi naik atas sini. Ada chance lah. Ada tag perhatikan. Dia pun dah naik daripada last week kita dah buat kajian dia juga. Ikut yang EMA 100 baru start cross out sini beli. Layan. Hari ni breakout layan. Selagi tak ambil. Kalau ikut swing kita punya 5-6% 6-7%, sorry. So kita beli kat 370. 370 7%. So kalau dia naik lagi, kita akan follow lagi 7%. Dia naik lagi. Lebih kurang lah. Dia naik lagi, kita follow lagi 7%. Itu yang pakai trailing stop. So rasa better pakai trailing stop lah. Kita dapat gemuk sikit ROI. Tak macam tu. Tapi kalau yang nak 5% pun terpulang. Ada 2-3 hari. Sehari dah dapat kadang 5%. And kalau yang intraday pun boleh pasang trailing stop. Sama juga konsep dia. Tapi kita follow 5% kan. 5%. Dia naik lagi, ubah 5% lagi. Dia naik lagi, ubah 5%. Follow. Macam ni kak. Follow tapi 5%. So highest dia pergi hari tu, dapatlah ke kita berapa hari tu. Dia naik-naik tak kena trailing stop. Kita tengok dia pergi sampai apa, kita ambil ya. Sehari naik 20%, 30% ke. Sama kot konsep dia. Cuma kalau yang ada target 5%, then 5% terus ambil lah. Dia nak naik sampai 10% to 50% tu nampak dia. Kalau tak pasang trailing stop. Kalau trailing stop kadang-kadang dia patah balik ambil. Tapi kalau yang TP 5% tu dah kena ambil lah. Dah untung dah pun. Orang yang follow 5%, tengok dia patah balik 5%, daripada untung 5% jadi rugi. Ataupun jadi sama lah. Harga tu dapat balik harga kita masuk. Ikutlah rezeki masing-masing nak pasang trailing stop ke, nak terus TP 5% ke, terpulang. Kalau nak ni ROI gemuk, ni lah cara kita nak buat hari-hari macam tu lah. Follow. Okay. Kaunter-kaunter hari ni kita baca sat lah. Nanti bolehlah gaji siapa gaji. Saya dah pukul 7 lebih lah. Dah okay, bye. Ni lah kaunter-kaunter ETH, GFaros, MAG, MTech, HM, Sedania, Sundayan, Ocean, Ramso, BS, Epicon, TechCycle, ASB, Asawit, GDB, Tribal, He Group, Perdana, BDB, Welesto, Club Farm, Tenko, EcoWorld, Escape Press, Wedeltech, SB Setia, Sunway, Dayang, MRCB, EcoVest, Gamuda, FDCT, UEMS, ENO, Evelyn, Mr. DIY, Powerware, MyEG, KPG, Ecom Berhad, Dialog, YBS, Salute. Nampak banyak gila counter. Maksudnya meriah. Kalau tak dulu yang bulan bila? Bulan 1, bulan
Sebelah bulan apa yang kita dok teruk sangat kaunter kita. Ada 17, 15, 12. Screener sama. Nak dapat kaunter pun payah. Ini meriah ni. Tak kira lah jadi apa kat bursa punya indeks. Tapi orang nak beli macam-macam kaunter. Tu jadi meriah. Kita ada banyak pilihan. Kalau tak ada lah sikit. Rasa kita nak tapis pula daripada yang sikit tu nak masuk. Kurang. Walaupun ni nampak banyak. Bila kita tapis dia jadi berapa je choice kaunter kita nak boleh masuk. Sebab kita ada bukannya terus masuk mana kaunter-kaunter yang keluar screener ni. Screener ni kita pilih pula dari segi harga ke apa-apalah setup yang kita macam setup kita nak. Kan? Okeylah sampai sini saja. Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah kita sambung lagi. Kita sambung, kita nak buat video banyak ni. Kena buat video sikit-sikit. Kalau tak jadi sejam setengah sejauh jenuh. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa yang beli indikator dan screener, package indikator screener, GBS bersama private group dan juga library nota-nota video saham, boleh PM saya kat Telegram Game Borok Saham tu. Cari saya Syahidah. Lepas tu PM saya kata nak beli. Cerita dia, kita promote lupa pula. Okay, kita jumpa lagi. Selamat puasa, selamat berterawih, selamat beribadah, selamat baca Quran. Beribadah lah tu. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.